Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video penjelasan ke atas buku zikir selepas solat antara sunnah dan bid'ah. Setelah 42 buah video, maka video ini adalah yang terakhir dan penutup. Untuk video terakhir, kita masuk ke bab terakhir, yang ini cara menghitung zikir. Kita semua sedia maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir dengan jari jemari baginda. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 1284. Atau penomboran lain, hadis nombor 1502 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma menerangkan, maksudnya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih. Berkata Ibnu Qudamah, salah seorang perawi dalam sanad hadis tersebut, yang ini dengan tangan kanannya. Maksud menghitung tasbih ialah menghitung zikir dengan jari jemari. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir dengan batu kerikil atau apa-apa lain, nescaya Abdullah ibnu Umar akan menerangkan tentangnya. Dan berdasarkan hadis ini juga dianjurkan apabila menghitung zikir menggunakan tangan kanan dan bukannya tangan kiri. Dalam sebuah hadis lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 1283 atau penomboran lain hadis nombor 1501 dengan darjat yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan keutamaan menghitung zikir dengan jari. Ummu Yasir radhiyallahu anha menceritakan, maksudnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka, yang ini para wanita, untuk memelihara amalan takbir, yang ini berzikir dengan ucapan Allahu Akbar, takdis, yang ini ucapan subhanallah, dan tahlil, yang ini ucapan zikir la ilaha illallah. Juga menyuruh menghitungnya dengan hujung jari, kerana sesungguhnya mereka, yang ini jari jemari itu, akan ditanya dan mereka akan berbicara di akhirat kelak. Berdasarkan dua hadis ini, dianjurkan untuk menghitung zikir dengan menggunakan jari. Adapun menghitung zikir dengan selain jari, seperti biji tasbih atau alat pengira, baik yang mechanical, klik 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 klik, atau elektronik. Sekarang ni ada cincin, tak silap saya kan, boleh tekan atas cincin tu juga, ataupun aplikasi di handphone. Sekarang ni ada app di handphone, kita hanya tap di atas itu untuk menghitung zikir, ya. Jadi macam-macam sekarang ini. Para sarjana, para ilmuwan berbeza pendapat. Ada dua pendapat, ya. Pendapat pertama melarang ataupun tidak menganjurkannya kerana, pertama, telah jelas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir dengan jari. Kedua, Rasulullah juga menerangkan keutamaan menggunakan jari, di mana pada hari akhirat kelak jari jemari akan menjadi saksi ke atas hitungan zikir yang dilakukan. Ketiga, ada hadis-hadis yang menerangkan bahawa para sahabat radhiyallahu anhum, para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, berzikir menggunakan batu kerikil untuk menghitung zikir. Namun diperselisihkan darjat kekuatannya. Maka darjat kekuatan riwayat-riwayat tersebut diperselisihkan. Maka adalah lebih selamat dan meyakinkan berpegang kepada hadis sahih dan hasan, iaitu menghitung zikir dengan menggunakan jari. Hujah seterusnya, menggunakan sesuatu alat untuk menghitung zikir adalah perkara baharu dalam beribadah kepada Allah. Justru ia adalah bid'ah. Hujah seterusnya, menggunakan biji tasbih, yang ini sejumlah manik atau kayu yang diikat menjadi rantai, atau dalam bahasa Inggeris disebut rosary beads, adalah amalan agama
adalah amalan agama lain dan kita dilarang daripada mengikuti amalan agama atau kaum lain. Demikian pendapat pertama dan hujah-hujah mereka. Pendapat kedua pula membolehkannya, bukan menganjurkan, membolehkannya kerana hujah-hujah mereka pula cara menghitung zikir bukanlah ibadah. Ibadah terletak pada kalimah yang diucapkan, cara ia diucapkan, yakni perlahan atau kuat, berseorangan atau berjemaah, bilangan dan penghayatan tentang apa yang diucapkan. Oleh itu boleh sahaja menghitung zikir dengan apa jua cara dan ia bukanlah bida'ah. Sebab cara menghitung zikir ia bukan ibadah, maka ia tidak termasuk dalam bida'ah yang dilarang. Kalau nak dikatakan bida'ah pun, ia adalah bida'ah dari sudut bahasa dan bukan bida'ah dari sudut syariat. Hujah kedua, alat-alat yang digunakan untuk menghitung zikir, baik rosary beads, alat pengira, baik yang mechanical atau elektronik, atau aplikasi di handphone, atau mungkin apa-apa lain, tetap memerlukan peranan jari. Okey, maka jari jemari ini pada hari akhirat kelak tetap akan menjadi saksi ke atas hitungan zikir yang dilakukan. Sebab bila kita guna alat-alat lain, baik biji tasbih tu ke, saya pun tak ada nak buat example, yang kita tekan dekat phone ke, apa-apa cara lain, masih menggunakan jari jemari. Jadi jari jemari kita ni tetap akan menjadi saksi di akhirat kelak bahawa ia digunakan untuk menghitung zikir. Hujah seterusnya, larangan mengikuti agama lain adalah pada ciri khusus agama tersebut. Adapun penggunaan biji tasbih atau rosary beads, ia adalah sesuatu yang digunakan oleh kebanyakan agama lain. Ini sebagaimana semua agama lain juga memiliki kitab rasmi yang merupakan sejumlah kertas bertulis yang dihimpun dan dijilid menjadi sebuah buku. Apakah kita akan melarang kitab Al-Quran kerana ia seumpama kitab-kitab agama lain dan kembali ke zaman di mana Al-Quran hanya wujud dalam bentuk hafalan? Sudah tentu tidak. Jadi bukan semua yang menjadi amalan agama lain ia juga dilarang dalam agama kita. Apa yang dilarang ialah ciri khusus, sehingga apabila seseorang melakukan amalan tersebut, orang akan macam, ini agama lain ni, ini agama sekian-sekian. Right? Demikian hujah-hujah bagi pendapat kedua. Antara dua pendapat ini, saya cenderung menerima pendapat kedua yang membolehkan. Bezakan dia antara menganjurkan atau membolehkan. Pendapat kedua membolehkannya, bukan menganjurkan. Jangan salah faham ya. Pun begitu, meskipun pendapat kedua yang saya cenderungi, ada beberapa perkara yang mesti diperhatikan. Pertama, yang lebih utama ialah menghitung zikir dengan jari kerana ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, tidak boleh meyakini biji tasbih atau apa-apa alat yang digunakan untuk menghitung zikir memiliki sesuatu keistimewaan. Ia hanya alat yang digunakan untuk menghitung zikir. Padanya tidak ada apa-apa keberkatan atau keramat. Ketiga, hendaklah berhati-hati agar alat zikir itu tidak menjadi sarana untuk mempamerkan, untuk riak ibadah zikir kepada orang ramai. Ini kerana menghitung zikir dengan jari adalah lebih mudah untuk disembunyikan daripada orang ramai berbanding alat-alat menghitung zikir khasnya biji tasbih atau rosary beads. Satu cadangan, kalau nak guna biji tasbih, ialah guna biji tasbih yang mini, yang ada 33 biji sahaja, kerana ia lebih mudah disembunyikan berbanding biji tasbih biasa yang ada 99 biji. Ya. Saya biasa melihat sebahagian pencinta bida'ah apabila membuat video, sama ada dia ataupun orang di sekelilingnya yang menayangkan bahawa mereka sedang berzikir dengan biji tasbih. Padahal zikir adalah amalan antara dia dengan Allah
tak perlu dipersembahkan, tak perlu ditunjukkan ke media sosial. Okey, jadi meskipun saya cenderung kepada pendapat kedua yang membolehkan, namun yang lebih utama ialah tetap menggunakan jari. Jangan keliru tau. Ini kejap tadi boleh ke tak boleh ke apa ni? Okey. Jadi saya ulangi sekali lagi, saya cenderung pendapat kedua yang membolehkan penggunaan apa-apa alat untuk menghitung zikir. Sebab sebahagian orang mungkin dia senang terlupa bahawa dia sedang berzikir. Maka bila ada alat tu di tangannya, dia teringat bahawa dia sedang zikir. Katakan dia sedang zikir, kemudian dia terfikir perkara lain. Okey? Dia berhenti sekejap, dia fikir. Okey? Kemudian dia kembali, aku tengah zikir ni. Lalu dia pun sambung balik zikirnya tu. Okey? Kalau tak ada alat tu, dia mudah terlupa. Jadi boleh, mungkin ada manfaatnya kerana dengan alat itu dia teringat bahawa dia sedang berzikir. Sebab kadang-kadang berzikir sambil tu kita fikir hal lain ke, fikir dalil ke, fikir hujah ke, apa kan. Kemudian, dekat tangan aku ada biji tasbih. Dekat tangan aku ada alat nak mengira yang klik-klik-klik ke, yang macam mana ke. Maka dia pun sambung. Okay? Kalau tak ada alat, dia terlupa yang dia sebenarnya berzikir. Jadi alat itu menjadi reminder untuk dia bahawa dia sedang berzikir. Dia berhenti sekejap fikir hal lain. Dia berhenti sekejap buat hal lain. Katakan orang yang sedang memandu. Kalau jalan tu lurus, clear saja, dia pun berzikir. Tapi bila dia nak masuk simpang, dia nak tukar lorong, dia berhenti sekejap. Dia bagi signal ke, dia tengok lorong apa seperti itu. Kemudian, aku tengah zikir. Dia sambung balik zikir. Jadi alat itu sebagai membantu bahawa dia sedang berzikir. Jadi mungkin ada manfaatnya di situ. Maka ia sesuatu yang dibolehkan. Pun begitu, yang lebih utama ialah menggunakan jari jemari kerana ia selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan keliru di situ ya. Baik, demikian penjelasan tentang cara menghitung zikir. Baik, demikian bab terakhir. Jadi sebagai penutup, sebagai penutup ingin saya sampaikan bahawa apabila diajak untuk meninggalkan lafaz-lafaz atau cara berzikir yang bid'ah, sebab ingat ya, buku saya ini menekankan tentang zikir, lafaz zikir, cara zikir yang selari dengan sunnah Rasulullah SAW, dan pada waktu yang sama saya juga menerangkan bid'ah-bid'ah yang berlaku yang berkaitan dengan amalan zikir selepas solat. Jadi apabila kita ajak orang ramai untuk berzikir berdasarkan sunnah, dengan lafaz yang sunnah, dengan bilangan yang sunnah, dengan cara yang sunnah, dan pada waktu yang sama kita ajak mereka untuk meninggalkan lafaz-lafaz atau cara berzikir yang bid'ah. Ada sebahagian yang lazim berhujah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun pernah dengar. Mereka berhujah umpama, bukankah dengan lafaz zikir yang lagi panjang itu, bilangan zikir yang lagi banyak itu, atau cara berzikir berjemaah, cara zikir berjemaah itu lebih baik dan lebih menghasilkan pahala? Mereka pula yang menentukan mana yang lebih baik dan mana yang boleh menghasilkan pahala yang lebih. Bagi mereka pahala tu mereka boleh kira-kira sendiri dan boleh tentukan mana yang lagi banyak. Padahal pahala itu adalah milik Allah dan Allah berikannya kepada sesiapa yang beribadah mengikut cara ibadah yang dikendaki olehnya. Dalam kes ini cara berzikir, lafaz zikir, bilangan zikir yang dikendaki olehnya kan. Tapi bagi para pecinta bid'ah ni, mereka boleh pula nak kata lagi bagus, lagi banyak pahala. Jadi bila kita berhujah, kita ajak mereka meninggalkan bid'ah, mereka kata itu lebih baik kan. Apabila diajak untuk meninggalkan, contoh lain untuk meninggalkan zikir-zikir khusus di antara solat-solat tarawih. Sebab antara solat-solat tarawih, ia bebas. Orang tu nak berzikir ke, nak berdoa ke, tak nak buat apa-apa ke, dia nak buka phone ke, dia nak pergi minum air ke, dia nak pergi toilet ke, ambil wuduk balik ke, bebas. Tetapi di Malaysia adanya zikir-zikir khusus antara solat-solat tarawih sebagaimana yang lazim diamalkan di Malaysia.
Bila kita kata tinggalkan, ada sebahagian yang berkata daripada tak buat apa-apa, lebih baik berzikir bersama-sama. Sekurang-kurangnya kami dapat pahala berzikir bersama-sama. Okey. Jadi salah faham ini, baik solat tarawih ke ataupun mana-mana ibadah lain, perlu dibetulkan bahawa mengamalkan sesuatu ibadah yang tidak ada contohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghasilkan apa-apa pahala kerana ia tertolak. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan ini merupakan hadis kelima daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Sekarang ini banyak disebut-sebut tentang hadis 40 menjadi silibus di sekolah kan. Jadi, moga-moga hadis yang kelima dan hadis yang ke-28 ataupun 29 yang tentang bid'ah itu diajar dan dijelaskan dengan baik ya. Okey. So, hadis kelima daripada hadis 40 yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Bermaksud, sesiapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada atasnya perintah kami, baik perintah yang bersifat wajib mahupun sunat, maka ia tertolak, fahuwa raddun. Selain itu, ada perkara lain yang kita mesti faham juga. Yang ini, apabila seseorang itu meninggalkan sesuatu kesalahan kerana Allah Azza wa Jalla, maka dicatat baginya sebagai amal kebaikan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 6947, atau penomboran lain hadis nombor 7501, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi yang ini ialah hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taqtubuha 'alaihi hatta ya'malaha fa in 'amilaha faqtubuha bimithliha wa in tarakaha min ajli faqtubuha lahu hasanatan." Bermaksud, apabila hamba-Ku ingin mengamalkan satu kesalahan, jangan mencatat dosa. Yang ini Allah berfirman kepada para malaikat, jangan mencatat dosa ke atasnya sehinggalah dia mengamalkannya, sehinggalah dia melakukan kesalahan itu. Namun, maka jika dia mengamalkan kesalahan itu, maka catatlah baginya dosa sekadar kesalahan yang dilakukan. Kenapa disebut sedemikian? Kerana dalam hadis yang lain diterangkan apabila kita melakukan amal soleh, maka dicatat bagi kita pahala dan digandakan daripada 10 sehingga ke 700. Tapi bila kita buat kesalahan, dicatat dosa yang sekadar kesalahan itu saja tanpa digandakan. Namun wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanatan. Namun jika dia meninggalkan kesalahan itu kerana Allah, maka catatlah baginya sebagai satu amal kebaikan. Oleh itu, apabila seseorang itu meninggalkan ibadah-ibadah yang bid'ah, sebab bila kita kata kesalahan, jangan bataskannya kepada meninggalkan minum arak, meninggalkan berjudi, meninggalkan sikap derhaka kepada ibu bapa. Itu semua memang kita kena tinggalkan. Tapi kita juga kena faham bahawa bid'ah itu sendiri adalah satu kesalahan dalam agama. Maka apabila seseorang itu meninggalkannya, maka ia termasuk dalam meninggalkan kesalahan. Okey? Alright, jadi apabila seseorang itu meninggalkan ibadah-ibadah yang bid'ah kerana Allah, dia tinggalkan semua itu kerana Allah, dia teringat larangannya oleh Allah dan Rasulullah, larangannya sebegitu banyak daripada ayat Quran dan juga hadis. Sebagaimana buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah, boleh rujuk di sana ya. Lalu dia pun meninggalkannya kerana Allah sehingga akhirnya dia tak buat apa-apa pun. Seperti hanya berdiam di antara solat-solat tarawih, seperti dia meninggalkan zikir selepas solat di kebanyakan, bukan semua, di kebanyakan masjid dan surau di Malaysia yang
menggunakan lafaz-lafaz yang tidak berasal daripada sunnah Rasulullah, maka dicatat baginya sebagai melakukan amal kebaikan. Faktubuha lahu hasanatan. Jadi perkara ini kita kena faham, sebab sebagai contoh, kalau contoh lain lah selain zikir, katakan malam nisfu Sya'ban, masyarakat kita suka mengamalkan membaca surah Yasin 3 kali. Selepas bacaan pertama doa panjang umur, selepas baca kedua surah Yasin doa murah rezeki, selepas tu doa apa-apa lain pula kan. Lalu biasa dia orang sebar-sebarkan di WhatsApp group, sebar-sebarkan di Telegram apa semua, lalu kita meninggalkannya, kita tak buat. Orang kata habis tu engkau tak buat apa-apa malam nisfu Sya'ban, kau diam saja. Kita meninggalkan bid'ah itu sendiri, dan kita meninggalkannya kerana Allah. Kita meninggalnya kerana kita ingat Allah dan Rasulnya suruh kita meninggalkan bid'ah, maka dicatat bagi kita sebagai amal kebaikan, meskipun dalam rangka meninggalkan tu kita tak buat apa-apa. Akhirnya duduk tak buat apa-apa ke, ataupun kita meneruskan aktiviti seperti biasa. Demikian juga pada Jumaat pertama bulan Rajab ada solat raghaib kononnya kan, dengan sekian-sekian fadilat. Kita meninggalkannya, orang duk menganjurkannya, kita meninggalkannya sebab kita tahu hadis-hadis tentangnya adalah maudhu', lalu kita pun meninggalkannya. Ataupun apa-apa amalan lain, kita meninggalkannya kerana kita tahu itu adalah bid'ah, kerana kita tahu Allah dan Rasulullah melarang kita daripada melakukan bid'ah, sehingga akhirnya tak buat apa-apa. Maknanya kita meneruskan rutin kita seperti biasa. Kita tidak buat solat sunat raghaib tu ke, kita tidak malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali ke, atau apa-apa amalan lain, kita meninggalkannya, maka dicatat faktubuha lahu hasanatan, dicatat baginya sebagai amal kebaikan. Jadi jangan sangka sebab orang kata kan, habis tu kau tak buat apa-apa, kan rugi saja. Tak, dapat pahala juga. Aku dapat pahala insya-Allah kerana aku meninggalkan amalan bidah itu kerana Allah. Jadi kita nak betulkan salah faham masyarakat kan. Habis tu tak buat apa-apa ke? Habis tu duduknya tu je. Habis tu kan. Padahal kita meninggalkan bidah itu sendiri adalah satu amalan yang insya-Allah akan diberikan pahala berdasarkan hadis. Hadis-hadis yang saya bacakan ini daripada awal tadi ada dalam buku saya ya, Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Bahkan Allah akan menggantikan bagi orang yang meninggalkan amalan bid'ah itu sesuatu yang lebih baik, seperti mengajar kepadanya, seperti mendorong kepadanya untuk mempelajari sunnah sebagai ganti atas usahanya meninggalkan bid'ah. Sebab itu kita lihat orang-orang yang meninggalkan bid'ah, dia semakin lama semakin pandai dalam apa yang merupakan sunnah Rasulullah SAW dan juga mengamalkannya. Ini berdasarkan hadis berikut yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nombor 23074, dengan sanad yang dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillahi illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu yang dilarang kerana Allah, melainkan Allah menggantikan bagi engkau apa yang kau tinggalkan itu sesuatu yang lebih baik daripadanya. Kita tinggalkan amalan tersebut kerana ia bid'ah, atau paling kurang ragu-ragulah. Seorang kata bid'ah hasanah, seorang kata bid'ah dolalah. Aku ragu-ragu, aku tinggalkan kerana amalan yang confirm sunnah, banyak tak sempat nak buat pun. Kita tinggalkannya, maka Allah akan gantikan kita lebih baik dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Berarti dalam kes ini amalan-amalan sunnah yang lain yang dapat kita amalkannya ya. Oleh itu, berdasarkan hadis-hadis ini, marilah sama-sama kita menjauhi bid'ah, menjauhi ibadah yang bid'ah, baik ibadah zikir atau selainnya, agar dengan itu kita mendapat catatan amalan kebaikan. Meskipun akhirnya tak buat apa, kita terus harian kita terus malam kita secara rutin, dan Allah memberi gantian
menggantikan kita dengan ibadah yang lebih baik. Allah menunjukkan kita, mengajar kita ibadah yang sahih, yang kita ataupun juga memberi dorongan kepada kita untuk melakukan ibadah yang sahih tersebut, ya. Kadang-kadang Allah dah ajar kita dah ibadah yang sahih, tapi kita pula malas nak buat, kan? Jangan begitu, ya. Okey, baik. Dengan ini selesailah siri video penjelasan ke atas buku zikir selepas solat antara sunnah dan bid'ah. Untuk itu saya ucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus solihat. Bermaksud segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal soleh. Alhamdulillah, sikit-sikit akhirnya lengkap dengan video ini menjadi video yang ke-43. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam siri video yang baru menjelaskan buku yang lain pula. Saya belum pilih lagi buku apa, tapi insyaAllah saya akan pilih dan kita akan teruskan siri video seperti ini. Moga-moga bermanfaat kepada semua, juga kepada diri saya juga. Baik, sementara itu saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.